penting. Cakap Cina kan? Betul tak? Oh saya dia kata apa? No pain, no gain. Cakap dia no pain, no gain. Faham tak? Good things not cheap, cheap things not good. Faham tak? Tak faham? Maksudnya kita nak capai kejayaan dalam Islam, kita perlu banyak solat. Kita perlu banyak solat tu. Ada solat 5 waktu saja. Perlu buat solat sunat tak? Perlu buat tahajud tak? Perlu buat qiyamul lail tak? Perlu buat solat duha tak? Dan sebagainya. Kita perlu banyak solat tak? Banyak solat mudah atau susah? Kita perlu banyak bagi sedekah tak? Bagi sedekah sedikit senang tak? Bilakah kali yang terakhir kita bagi RM10 kepada orang susah? Nak bagi sedekah senang tak? Senang, sedikit RM10 senang. Kalau hari-hari bagi RM10 senang tak? Nak buat baik, nak buat kebajikan, mudah ke susah? Semua ini mudah ke susah sebenarnya. Kalau nak capai kejayaan, tak ada kerja yang mudah. Semua ini susah. Tetapi banyak amal, banyak praktis, dia boleh jadi mudah bagi kita. Tapi bila sudah jadi sebati dengan diri kita, maka Islam itu mudah bagi saya. Ajarlah ceritanya. So point saya, kalau kita tak belajar dengan ilmu, kita ikut-ikutan, itu yang jadi masalah. Can you see the message? So itu kelebihannya kalau kita belajar perbandingan agama. Dan we can see things very clear. Melihat marah sangat jelas. Sebab kita dapat bezakan. Alhamdulillah, papasan yang sangat baik. Jadi tuan-tuan, ada soalan daripada tuan-tuan yang boleh tuan-tuan tanyakan kepada kedua tetamu kita. Kiranya ada? Silakan. Ada soalan? Tuan-tuan boleh bertanya dalam bahasa Cina, insyaAllah. Kalau malu nak menjelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dua soalan. Soalan yang pertama, Saudara Firdaus ada mengatakan kaedah bagaimana kita nak berdakwah dengan cara banding agama ni kan. Yang saya nampak banding agama ni, saudara pun berangkat tentang ahli kitab lah. Maknanya dia nak tahu okey, agama Kristian ni apa dia dalam Bible, apa dia dalam agama Buddha, apa dalam kitab dia kan. Okey, soalan dia yang pertama, bagaimana kita nak berdakwah dengan cara orang yang Kristian tapi dia tak tahu Kristian tu apa. Dia amal dia tak adil lah, ikut saja. Lepas tu dia taksub Kristian ni betul, Kristian ni kan, jadi baiklah, Kristian baiklah betul kan. Lepas tu dia tengok cerita Islam ni teroris lah, buruk lah pun kan. Betul. Itu soalan yang pertama. Bagaimana yang ada agama-agama lain lah. Okey, soalan yang kedua, bagaimana kita nak membuat orang Islam ni tidak dia tak ada sikap ikut saja. Ikut saja dia tak ada ilmu tentang Islam. Itu soalan kedua. Itu saya mohon. Terima kasih. Mungkin kita jawab dulu soalan yang pertama. Pada kita macam mana? Kristian yang mengkritik Buddha ni macam mana? Mengkritik Buddha, tapi dia terlalu taksub. Macam mana? Okey, tidak dinafikan tuan-tuan perempuan bahawa ada juga segelintir Kristian yang bila kita cakap dengan dia, saya tak baca, tapi saya percaya Kristian betul. Macam kita lah, ada tak macam orang Islam kita juga kan? Macam tadi kalau kita tanya, Islam mudah tak? Mudah. Mudahnya kat mana? Mudah tak? Mereka pun ada macam itu juga. Jadi macam mana kita nak berdakwah kepada mereka yang taksub je dia tak baca? Kita tak boleh nak boleh bersamaan sebab apa yang kita kata dia tak tahu. Betul tak? Jadi apa kita buat? Ialah kalau boleh kita buat bodoh. Dalam dakwah jangan selalu buat pandai. Jangan, kalau kita tahu kod mana pun, jangan kod.
bodoh. Saya sebenarnya berminat kalau nak belajar agama Kristian. Boleh tak awak cerita sedikit tentang Kristian kepada saya? Nampak kita umpannya ni. Sebab dalam dakwah, no demand no supply. Kalau tak ada demand, takkan kita selama-lamanya tunggu aja. Tak. Kita kata, saya minta nak belajar tentang Kristian. Walaupun saya Islam, tapi saya nak belajar tentang Kristian. Sebab apa? Saya lihat, tengok negara kita, antara kaum, antara bangsa, antara agama ni banyak terjadi sengketa, betul tak? Dia tu sebab apa? Sebab kita tak mengambil peluang untuk memahami agama satu sama lain. Sebab tu saya rasa saya tak mahu suruh orang lain buat dulu. Saya tak sendiri. Saya nak kenal agama kamu. Boleh tak kamu cerita saya sebut sedikit tentang agama kamu? Bila kita minta, biasanya Kristian mereka sangat berbesar hati nak cerita tentang agama mereka dengan kita. Walaupun dia tak suruh, tapi tak apa. Biar lepas tu dia akan panggil orang lain untuk cerita dengan kita. Bila cerita dengan kita pun dengar. Sebab strategi ini digunakan oleh salah seorang pelajar kami dalam penampilan khusus kami Ustaz. Dia ni, pelajar kami ni dia hebat tau. Dia hebat tapi dia buat bodoh macam Mr. Bean. Dia ni boleh dikatakan hafiz Bible. Kalau kita ada hafiz Quran, dia hafiz Bible. Bible kat rumah dia ada Hebrew, ada Aramai, ada bahasa Greek, ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Pelbagai bahasa. Tapi dia belajar, dia tak datang masuk dalam sekolah Bible. Dalam terima. Bila terima, dia buat bodoh. Sedangkan dia ni heboh dia tentang Kristian, cakap je lah, dia ketik jari jalan. Tapi dia masuk situ. Saya sebenarnya sedang berminat nak belajar tentang Kristian. Boleh tak ajar saya? Kalau orang cerita, Melayu tau, mana boleh? So saya berminat nak belajar tentang Bible. Saya berminat nak belajar tentang Kristian. Boleh tak ajar? Fikir last-last orang tu ajar, sanggup terima dia. Dan sekarang ni, sebab dalam Kristian ada dua mazhab yang terbesar, Katolik dan Protestan. Sekarang sebab mereka diberbalakan. Protestan, kitab dia ada 66 surah, Katolik ada 73. Jadi bila Katolik dan Protestan berbincang, mereka tak ternyata sampai kata setuju. Jadi mereka buat apa? Mereka, okey, nama dia Hafiz. Hafiz, apa kata jadi orang tengah kita? Nampak jadi orang tengah dia. Dan kadang-kadang dia buat bodoh. Lepas tu dia tanya lagi orang, orang kata Bible ni okey. Lepas tu dia kata, tapi hari tu saya baca Bible, ada surah ni macam mana sebenarnya dia nak bagi tahu, dia nak confuse, dia nak provoke pemikiran dia. Jadi orang yang tak belajar, walaupun dia belajar, kita boleh provoke cara macam tu. Okey? Jadi saya rasa untuk penggunaan apa kita buat dulu, jangan pandai. Ada orang pandai dia tak datang. Buat boleh saya nak belajar, boleh tak? Kalau orang lain pula mungkin tadi saudara juga ada bertanya tentang macam mana dengan agama lain kan. Sebab macam orang Cina, mereka beramal kebanyakannya ikut-ikutan, ikut nenek moyang. Tanya apa pun, orang lama dah buat, kita ikut je. Takkan mereka tak tahu. Macam pernah dengar, kita pun ada juga kawan, takkan ikut nenek moyang kita tak tahu. Jadi, apabila macam tu, kita tak bincang tentang agama dulu. Kita bincang tentang ada soalan mudah-mudah. Contoh, sekarang ni tahu baru cerita. Tahu baru cerita tu apa? Cuba cerita sikit. Pancing dia cerita benda mudah. Jangan tanya benda-benda yang susah. Dia ada rasa check dia sikit, seronok sikit. Bila dia dah check dan seronok kan, banyak soalan kita tanya, rasa-rasa dia penat tak? Penat tak? Lepas tu dia akan fikir, daripada kau tanya aku baik, tanya kau. Selalu orang tak boleh makan kerbau pendek. Lihat, kita dah menjadikan dia bertanya kepada kita tentang soalan tentang Islam. So, itulah antara teknik yang mungkin saya boleh kongsikan buat permulaan. Allah mungkin soalan kedua saya silakan kepada Raja Lim. Islam yang tak ada ilmu. Orang Kristian tak ada ilmu. Bagaimana nak mengukur orang Islam ni tak bersikap dan mengikut saja, tapi dia tak ada ilmu. Ini yang macam brother kata tadi, Islam ni diikut-ikut dia tapi tak ada ilmu. Macam mana nak hilangkan sikap tu? Macam mana kita nak buat orang Islam, jangan jadi orang Islam yang ikut dan jadi orang Islam amal Islam dengan ilmu kan. So kalau kita nak buat orang Islam nak amal Islam dengan ilmu, saya akan banyak bila saya
bila kita sampaikan itu sangat, kita kena sampaikan sangat interesting. Faham tak interesting? Buat dia rasa minat. Kita kena buat dia minat dulu. Sebab minat sangat penting. Kalau tak minat, susah orang nak belajar. So bila minat sudah ada, barulah kita ajar cara-cara yang sebenarnya belajar Islam. Sebab itulah saya rasa cara yang paling baik belajar Islam adalah belajar mereka sebagai seorang mukhalaf, orang yang baru masuk Islam. Sebab masalah hari ini itu orang Islam sangat susah nak ajar. Orang putih kata you have to undo and unlearn all the teach the all Muslim. Sebab orang lahir Islam sudah ada banyak amalan yang dia buat tak betul, kita nak cakap dengan dia tak betul susah. Dan banyak yang dia belajar tak betul, kita nak betulkan susah. Sebab itulah dia susah nak pergi, dia susah nak maju, sebab dia bawa bersama dengan dia banyak barang yang tak betul. So kalau kita nak buat dia belajar Islam dengan ilmu, kita kena Islamkan dia. Kita kena buat dia jadi Islam dengan Islam pilihan, bukan Islam keturunan. Make them Muslim by choice, not by chance. Bagi contoh, adik-adik belajar tauhid kan? Belajar kan? Belajar tauhid ada belajar tak apa yang saya tanya sekarang? Tak istimewa. Jadi tauhid boleh terangkan. Tak ada masa saya nak bagi contoh, tapi saya bagi soalannya biasa saya bincang bila saya ada orang tauhid. Tetapi buktikan Allah wujud. Ada mata, kenapa tak dapat lihat Allah? Di mana Allah? Allah Maha Berkuasa tak? Kalau Maha Berkuasa, kenapa Allah sepertikan malaikat? Dia tak dia. Boleh tak Allah lakukan segala-galanya? Boleh tak? Saya bagi peluang terakhir. Boleh ke tak boleh? Boleh tak Allah buat kerja syaitan? Kalau dia buat kerja syaitan, dia disqualified jadi Tuhan dah, dia disqualified jadi pencipta. Bila orang tanya soalan, tak semestinya soalan itu layak jadi soalan. Jangan orang tanya jawab, tanya jawab. Soalan saya tak layak jadi soalan lagi. Boleh faham tak? Contoh, dalam Quran, selain daripada Allah berkata-kata dalam Quran, siapa lagi berkata-kata dalam Quran? Siapa lagi? Siapa lagi bercakap dalam Quran selain daripada Allah? Halo? Siapa lagi berkata-kata dalam Quran selain daripada Allah? Buat sikit. Malaikat, yes. Lagi? Apa? Yes. Lagi? Apa soalan saya tadi? Bukan soalan. Keseluruhan Quran Allah adalah hanya Allah berkata-kata, tak ada orang lain berkata-kata. Kadang-kadang kita kena qualify the question first. Betulkan. Jadi pastikan soalan yang ditanya itu soalan. Kalau kata Allah boleh lakukan segala-galanya, can Allah do everything? Oh, lama. Dalam Islam kita tak kata Allah boleh can do everything. Allah boleh lakukan segala-galanya. Dalam Quran sebut Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 106 109, maksud dia kata Allah mempunyai kuasa terhadap segala-galanya. Surah Al-Baqarah surah 85 ayat 16 kata Allah is the doer of evil. Artinya segala-galanya Allah yang lakukan, Allah is the doer of evil. Segala yang Allah yang lakukan dia boleh lakukan, tapi Allah hanya lakukan sesuatu dengan hanya mengikut sifat dia saja. Dia tak akan lakukan sesuatu luar daripada sifat. Dia tak akan buat kerja syaitan. Sebab itulah kalau kata boleh tak Allah buat segala-galanya, can Allah do everything, kena tambah satu ayat dalam. Can Allah, boleh tak Allah lakukan segala-galanya? Kalau kita nak kata boleh, cakap dengan dia Allah boleh lakukan segala-galanya mengikut sifat dia sahaja, bukan lakukan segala-galanya blank check. Jangan sebab jawab. Maksud saya macam bilang ajar ilmu, bukan goreng, bukan macam tu. Boleh faham tak? Ini contoh saja, tak ada masa. Ini mau bincang berjam-jam saya menganggap. Okey? Allah Allah. Kita bagi peluang soalan kepada kaum muslimat. Kalau ada soalan, silakan. Kalau ada, katakan kita ada bagi mikrofon ini. Silakan.
Ada soalan belakang? Coba kat kanan tak? Tak ada. Ada yang ada di depan saya? Silakan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya kepada ahli kajian sama ada pada Brother Lim ataupun kepada Brother Firdaus. Apakah pandangan saudara tentang kita orang Islam semasa saudara berada dalam agama lama saudara, supaya ini akan menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat adalah yang paling terbaik, tapi banyak contoh-contoh yang sebaliknya yang dilihat oleh agama lain. Contoh kata orang Islam sepatutnya tak menipu, orang Islam sepatutnya berkelakuan yang baik, tapi daripada pandangan agama lain tentang orang Islam, iaitu pandangan secara jujur daripada saudara semasa saudara berada di agama lain daripada agama Islam, sehingga saudara tertarik untuk masuk Islam. Terima kasih. Okey, saya tanya dulu. Orang Labuan ni dia boleh makan pedas. Dan pedas ni macam orang Rempah, orang Negeri Sembilan dengan abang. Okey, sebab memandangkan tanya soalan tu, dan biasanya kalau ditanya soalan tu, jawapan dia agak pedas. Sebab saya cakap ni kena berterus terang. Kalau tak berterus terang, susah nak faham. Boleh ke? Boleh tak? Tapi sebelum tu saya minta maaf lah kalau ada yang tersinggung. Okey, ini sebelum Islam. Sebelum Islam. Oh, ini macam nak kerjakan baju juga ni. Okey, sebelum Islam, apa persepsi saya terhadap orang Islam? Lihat kepada latar belakang saya bekas pemain bola sepak. Jadi bila bekas pemain bola sepak ni biasanya banyak dengan orang-orang Islam. Jadi bila dengan orang-orang Islam, saya boleh kata dari segi sudut yang positif adalah apabila mereka berhadapan dengan orang luar, mereka biasanya hormat, cium tangan dan sebagainya. Yang positif, beramah, bekerjasama dan sebagainya. Itu dalam jemaah. Tetapi apabila secara individu, sesuatu yang duka cita adalah apabila sekarang kita dengar perkataan ini, bila orang sebut insya-Allah janji, kita akan tanya dia, lu janji Islam ke janji Melayu? Betul kan? Satu, janji tak ditepati. Sekarang ni kita kena janji ditepati. Okey, satu. Selalu kebanyakan kawan-kawan saya kata begitu kepada kawan-kawan saya, janji tak ditepati. Bila buat kerja sambil elok. Yang ketiga, sebabnya saya yang bukan Islam dulu, saya yang ajak mereka kepada buat dosa, berjudi, minum arak dan sebagainya. Hakikatnya terbalik, mereka yang ajak saya buat. Okey, mereka yang ajak, mereka yang belikan bir untuk saya. Dulu saya ni kuat minum, masa remaja ni saya kuat minum. Tapi alhamdulillah selepas umur Islam saya tak minum bir. Tahu tak kenapa saya tak minum bir? Saya berhenti kerana saya sudah memahami apa maksud bir. Tak tahu apa maksud dia. Maksud dia adalah beginning enjoy, ending regret. Sebab tu saya berhenti minum. Okey, ajak saya berjudi, ajak saya makan pak putih, kerbau pipi. Okey. Lagi adalah kadang-kadang saya masih ingat. Jadi saya insya-Allah saya sampai mati saya ingat. Bila saya bertanya kepada kawan saya, kenapa kamu orang Melayu tak boleh makan kerbau pipi? Jawapannya dia bagi kepada saya, lu apa sama tanya? Ini Melayu punya hal. Lu mau tahu, potong dulu masuk Islam. Ini baru tanya, tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Kena potong dulu. Kena masuk Islam baru dapat jawapan. Adakah ini cara melayan menjawab? Okey. Dan satu lagi adalah ketika itu saya rasa agama Islam sama je. Kadang-kadang saya nampak lagi teruk. Dulu saya kata dulu lagi teruk. Sebab dia cakap Islam bagus, Islam ni macam-macam. Tapi dia tengok yang selalu buat jahat akan dari belakang kata. Buat jahat siapa paling banyak? Orang Islam. Penagih dalam paling banyak itu orang Islam. Masa zaman saya 90-an, Rusia Mojan, betul tak?
Siapa paling banyak? Islam. Penagih dana paling banyak, yang menculik paling banyak. Apa bagus? Lepas tu sesama orang Islam sendiri gaduh, apa yang bagus? Tak tengok agama lain, tak ada pun gaduh-gaduh macam kita. Kita level sana, level sini, gaduh sana, gaduh sini, tak habis. Apa yang bagus? Masa tu saya tengok Islam lagi teruk, bukan agama yang bagus. Kalau agama bagus, orang kata kalau pokok tu bagus, buah dia mesti sedap, betul. Ini kalau pokok bagus, tapi tengok pengajuk dia macam tu. Itu perspektif saya tentang Islam sebelum saya memeluk Islam. Jadi apa yang saya rasa perlu dipertingkatkan adalah kita betul-betul menjadi Islam, kita betul-betul menjadi Muslim. Kerana kalau kita faham, ini bentuk pemahaman ikut pembacaan, ikut pembelajaran saya, Muslim maksud dia adalah kita percaya di dalam hati bahawa hanya Allah sahaja yang wujud dan dia sahaja yang layak disembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, adalah pesuruhnya. Dan kita percaya itikad ni, dan kita lafazkan melalui lisan kita, dan kita memanifestasikan melalui pergerakan kita. Kalau kita kata kita Muslim, maka kita ikut perintah Allah. Dan yang paling utamakan dahulu akal kita. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud dia tidak baginda diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Dan baginda juga pernah buat macam ni. Mereka yang paling baik akhlaknya dengan aku, di akhirat akan dengan aku begini. Sangat rapat. Yang paling baik, yang paling berat timbangannya adalah akhlak. Hari ini, dulu sebelum Islam saya tengok akhlak orang Islam tak boleh pergi, tak boleh cakap bohong, menipu, tak tepat janji dan sebagainya, ambil barang, curi barang. Jadi permulaannya bermula dengan diri kita. Jangan lihat orang lain, permulaan dari diri kita. Start dengan akhlak. Dah ada tak senyuman, ramah tu dah ada. Tingkatkan lagi, lebih istiqamah lagi. Allah Allah, mungkin berada ada sedikit tambahan. Dia mungkin pada kepada orang belakang. Terus buat kesimpulan berada. Okey, kesimpulan. Okey, beginilah. Saya rasa persepsi orang bukan Islam terhadap orang-orang Islam, dia macam-macam, mengikut di mana dia duduk, orang yang dia bergaul macam mana. Boleh faham tak? Ikut situasi, bukan semua, tak generalize. Tadi Brother Firdaus cakap yang sedikit negatif lah, saya cakap positif sikit lah. Pengalaman saya adalah, pada saya, bila saya mula berkawan dengan orang Melayu, sesuatu yang saya sangat-sangat jealous tentang orang Melayu. Sebab orang Melayu ni, bila anak jumpa mak bapak, kali yang pertama mereka akan cium dan peluk. Saya sangat jealous. Saya seumur hidup tak pernah saya cium peluk mak bapak saya. Sebab ini bukan budaya orang sini, budaya Melayu yang sangat bagus. Apa budaya ni bagus Melayu? Suka. Dia banyak tolong menolong. Kalau ada orang meninggal dunia, ramai orang datang tolong. Kalau orang kenduri, ramai orang datang tolong. Betul ke? Kalau dapat accident, bangsa lain tak berhenti punya. Orang Melayu, orang Islam yang akan berhenti tolong. Dan banyak cantik, banyak akhlak Melayu yang bagus. Banyak yang bagus. Sekarang ni kita kena membetulkan di mana-mana yang lemah dan kurang, kita membetulkan. Saya rasa pada dulu sebelum Islam, saya lihat Islam tu agama yang mundur, agama yang miskin, agama yang memang tak boleh maju punya lah. Orang Cina kata takhiyah besi. Takhiyah besi maksudnya tidak semua tak maju lah sebelum Islam. Tapi selepas saya kaji Islam, agama yang the best in the world. Point dia adalah, pandangan saya adalah supaya kita orang Islam, kita boleh tak kita muhasabah diri selalu, kita tulislah. Kalau kita nak improve masa ini satu cara, kalau kita nak memperbaiki diri, nak maju, kita dapatkan 2-3 kawan yang baik, rapat. Kalau mana-mana kita pergi, apa kita buat, minta satu sama lain tegur satu sama lain. Tadi saya cakap macam ni, okey ke? Kawan tegur, sepatutnya kamu cakap macam ni, kamu kena macam ni. Kalau ada orang tegur menegur, itu cara paling cepat. Kalau orang Islam nak memperbaiki diri dan maju. Kalau setakat nak tunggu sendiri dapat ilham, amat susah lah. Sebab kadang-kadang kita susah nak nampak
nak lihat kelamaan diri. So kita perlukan kawan-kawan yang baik teguh kita. Dengan cara macam ini kita boleh balik. Dan untuk kesimpulan, saya minta muslimin-muslimat, dan terakhir sekali adalah jom kita belajar perbandingan agama. Perbandingan agama kalau kita datang khusus, dia akan mengubah persepsi kita keseluruhan, dan kita akan mula mempunyai sikap persepsi yang nak berdakwah, yang nak menyampaikan. Tujuan saya ajar belajar perbandingan agama sebab kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang pertama, Allah utuskan Nabi Muhammad SAW ke muka bumi untuk dakwah, menyampaikan. Hanya satu cara saja kalau kita nak pandai, bila kita menyampaikan, bila kita perubahan, baru kita tahu selama ini berapa banyak barang yang kita tak tahu. Di situlah baru kita belajar. Salah satu perasaan ini Ustaz, wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih besar kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam ini, Islam sebenarnya sesuai dengan fitrah kita sebenarnya. Baik di orang Cina, baik di orang India, baik di negara mana pun dia penusuk dunia sekalipun, sebenarnya tuan-tuan, yang lebih tidak, Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Ambillah agama lain pun letak di sini, dia akan ada bincang. Tetapi Islam, insya-Allah Islam itu sesuai dengan agama fitrah kita. Yang insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan ini, insya-Allah majlis ilmu di Masjid Al-Muttaqin kita tidak berakhir di sini tuan-tuan. Ambil dalam jadual tuan-tuan, letak tarikh-tarikh ini. Pada 11 hari bulan Mac nanti insya-Allah kita akan ada seorang ulama datang, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri, insya-Allah kuliah maghrib di Masjid Al-Muttaqin. Dan juga pada 30 Mac iaitu Syekh Nuruddin Al-Banjari, insya-Allah akan hadir di Masjid Al-Muttaqin. Insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada brother-brother kita, terima kasih banyak, masya-Allah, atas pengalaman yang banyak, dan juga brother kita, insya-Allah terima kasih banyak kerana sudi hadir di masjid kita pada hari ini, dan juga pada warga Labuan khususnya kita mendapat manfaat yang sangat besar kehadiran dua tetamu kita yang telah memilih Islam sebagai cara hidup. Dan insya-Allah marilah kita perbaiki sikap kita, perbaiki Islam kita tuan-tuan. Wallahu waliyul muttaqin. Bukan saja Islam, tetapi berusaha jadi orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan masjid ini, Masjid Al-Muttaqin, masjid orang yang bertakwa. Insya-Allah moga-moga kita semua jadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih banyak. Maaf salah dan silap saya kembalikan semula kepada pengurusi majlis pada terima kasih Ustaz Syahzad, terima kasih kepada Haji Benar. Demikian tadi forum kita rekod juga ni kan, gerakan 9 ni. Alhamdulillah, tadi saya rasa masa berlalu lebih pantas untuk kita memahami semua tadi. Jadi selain dari program-program yang telah disebut oleh Ustaz Syahzad tadi, insya-Allah untuk meneruskan subjek perbandingan agama ini, kita dalam proses insya-Allah akan menjemput Ustaz Syakirin pada awal bulan Mei. Kita akan meneruskan topik perbandingan agama ini. Sebelum itu, seperti kata Ustaz Syahzad, ingat pada 11 bulan Mac, Dr. Zulkifli Al-Bakri, seperti yang kita tengok dalam TV Al-Hijrah setiap Jumaat dan Sabtu, Cinta Ilmu, iaitu kuliah tasawuf. 30 dan 31 Mac, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki sekali lagi akan datang bersama kita. Dan insya-Allah selepas tiba-tiba mungkin untuk program Ramadan kita akan bersama-sama dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. InsyaAllah kita doakan semua rancangan kita ini akan diberikan